Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kerana anda sudi menonton video yang saya sampaikan pada kali ini. Okey, dalam video kali ini saya akan kongsikan kepada anda satu topik yang sangat menarik, iaitu pemasaran Facebook Ad. Pemasaran Facebook yang paling efektif yang boleh anda jalankan, yang mana dengan menjalankan pemasaran Facebook Ad, anda mampu mendapat hasil seberapa pantas yang anda mahukan. Anda boleh lihat berapa ramai pelawat masuk ke laman web anda dengan masa yang singkat, berapa ramai yang klik pada iklan anda, berapa ramai yang menjadi fan anda, berapa ramai yang membeli produk yang anda promosikan di ruangan iklan di Facebook. Jadi dalam video ini saya akan terangkan kepada anda bagaimanakah untuk menjalankan, bagaimanakah teknik untuk mendapatkan hasil yang baik dengan menggunakan Facebook Ad. Okey. Okay, di sini saya tunjukkan kepada anda beberapa contoh FB Ad, iklan di Facebook. Okey, contohnya seperti ini. Dr. Wan Shah Razali. Ini salah satu iklan di Facebook yang mana iklan ini mempromosikan fanpage Dr. Wan Shah Razali. Dan ini contoh yang lain, makan pasta. Dan saya tunjukkan kepada anda beberapa iklan lain lagi. Ini beberapa contoh iklan di Facebook yang boleh anda lihat. Part-time job, bird pickers, invest to be birthday, anti-pest Malaysia dan sebagainya. Anda boleh mengiklankan iklan laman web anda, fanpage anda ataupun blog anda dengan menggunakan Facebook Ad ini. Dan untuk pemasaran Facebook Ad ni, anda perlu mengeluarkan kos untuk yuran pengiklanan ataupun kos pengiklanan yang dijalankan. Jadi sebelum anda memulakan kempen pemasaran Facebook Ad anda, anda perlu tahu apa yang patut anda sediakan terlebih dahulu sebelum anda memulakan kempen pemasaran Facebook anda. Okey, sebelum anda memulakan kempen pemasaran Facebook Ad anda, anda perlu tahu 7 perkara penting yang perlu anda kenal pasti sebelum anda memulakan kempen pemasaran FB Ad anda. Persediaan sebelum anda bermula. Pertama, anda perlu kenal pasti objektif pemasaran FB Ad anda. Apakah objektif anda? Adakah anda ingin mendapatkan fan yang ramai, ataupun anda ingin mendapatkan sale yang banyak, ataupun anda sekadar ingin menarik trafik masuk ke laman web anda? Jadi anda perlu kena pasti apakah objektif utama kempen pemasaran FB Ad anda. Adakah untuk keuntungan jangka masa pendek, keuntungan jangka masa panjang, ataupun sekadar menarik trafik? Jadi anda perlu kena pasti. Seperti saya ada meletakkan objektif utama saya adalah untuk mendapatkan pelanggan semata-mata. Dan ada juga kempen pemasaran yang saya jalankan hanya untuk mendapatkan fan saja, yang mana apabila fan saya perolehi, saya akan membuat soft selling di fanpage saya dari masa ke semasa. Jadi anda perlu lihat apakah objektif utama anda. Dan seterusnya, berapa bajet anda. Okey, dalam pemasaran FB Ad ni anda perlu mengeluarkan modal. Anda perlu menyediakan modal untuk kempen periklanan anda. Kempen periklanan anda boleh bermula dengan kos serendah $1 sahaja. Okey. Anda kena pasti objektif utama anda dan anda lihat berapa bajet yang mampu anda laburkan untuk kempen pemasaran FB Ad ni. Sebagai contoh, jika anda ingin mempromosikan fanpage anda untuk mendapatkan fan yang ramai, katakan anda ingin mengumpul
1000 fan dalam masa 1 bulan. Jadi berapa banyak kos ataupun bajet yang perlu anda letakkan. Jadi mungkin kadar per klik CPC ataupun kos per klik 2 sen. Jadi untuk dapatkan 1000 fans, berapakah kos yang perlu anda letakkan? Mungkin anda perlu letakkan kos sebanyak RM100 ataupun $100 ataupun $200, bergantung kepada apa yang anda sasarkan. Katakan pula anda ingin mempromosikan produk affiliate. Anda ingin menjana keuntungan lebih kurang RM500. Jadi anda boleh promosikan produk yang mampu memberikan komisen yang tinggi dan anda sediakan modal serendah $30 hingga $70 untuk tujuan kempen pemasaran anda. Anda perlu lihat apakah objektif anda, apakah yang anda inginkan, dan anda kira berapa bajet yang anda mampu laburkan. Dan seterusnya, sebelum anda mula menjalankan promosi FB Ad, anda perlu lihat siapakah prospek anda. Di mana prospek anda? Berapa umur mereka? Jantina prospek anda, apakah minat mereka? Jadi anda perlu kena pasti prospek anda terlebih dahulu sebelum anda memulakan kempen pemasaran FB Ad anda. Adalah sangat penting untuk anda mengenali siapakah prospek anda sebelum anda memulakan periklanan anda. Prospek yang betul akan membantu anda mendapat keuntungan yang lebih tinggi. Anda mampu menjana keuntungan yang lumayan apabila anda mampu mengenali prospek dengan baik. Dan selain itu, dengan mendapatkan prospek yang baik, ia mampu membantu meningkatkan CTR dalam kempen pemasaran FB Ad anda, dan seterusnya mampu meminimalkan kos yang anda keluarkan untuk tujuan kempen pemasaran FB Ad ini. Dan seterusnya, berapa lama yang anda ingin iklankan kempen pemasaran FB anda? Berapa lama tempoh masa iklan anda ingin dipaparkan? Adakah 1 minggu, 2 minggu, ataupun 1 bulan? Jadi anda perlu tentukan berapa lamakah kempen yang anda ingin jalankan. Lihat pada bajet anda, lihat pada objektif anda, dan tentukan masa ataupun tempoh masa yang ingin anda letakkan iklan anda. Mungkin apabila anda telah mencapai objektif keuntungan anda, anda boleh berhentikan kempen pemasaran FB anda, ataupun anda bajet anda telah melebihi kos yang digunakan untuk kempen pemasaran FB anda, telah melebihi bajet yang anda telah tetapkan. Jadi anda boleh berhentikan kempen pemasaran anda. Anda perlu lihat pada berapa bajet anda, apakah objektif anda, dan seterusnya. Okay, sebelum anda meletakkan URL laman web jualan anda ataupun URL fanpage anda, anda perlu memastikan sell letter. Biasanya dalam mempromosikan produk jualan, anda perlu memastikan sell letter yang digunakan adalah convert. Maksudnya, dengan sell letter tersebut, ianya mampu mempengaruhi prospek untuk membuat tindakan, sama ada membuat pembelian, membuat klik, ataupun membuat pendaftaran untuk mendapatkan free gift di laman web. Jadi, lihat adakah sell letter yang anda gunakan adalah power ataupun tidak. Dan jika anda mempromosikan produk affiliate, anda perlu lihat terlebih dahulu sama ada sell letter tersebut adalah efektif, mampu memujuk pelawat ataupun tidak. Anda boleh uji terlebih dahulu dengan membaca sell letter di laman web produk affiliate yang ingin anda promosikan melalui kempen pemasaran FB Ad. Untuk web jualan anda sendiri, anda boleh
mengujinya dengan bertanyakan kepada mereka-mereka yang pakar. Dan seterusnya, anda perlu memastikan web jualan anda siap sepenuhnya dan ianya berfungsi dengan baik. Yang mana laman web mampu dipaparkan dengan cepat. Yang mana proses loadingnya tidak memakan masa yang begitu lama. 3 saat sudah memadai. Dan yang terakhir, persediaan yang perlu anda siapkan sebelum memulakan kempen pemasaran FB Ad anda. Anda perlu tetapkan masa untuk anda monitor ataupun masa untuk anda memantau kempen pemasaran FB Ad yang anda jalankan. Katakan anda telah bercadang untuk menjalankan pemasaran FB Ad selama 1 minggu. Jadi anda perlu letakkan ataupun sediakan masa bilakah anda ingin memantau kempen-kempen yang anda jalankan. Sama ada setiap 2 hari, setiap 1 hari, ataupun ikut apa yang anda rasakan sesuai. Adalah sangat penting untuk anda monitor ataupun memantau kempen pemasaran FB Ad anda bagi memastikan ianya mencapai apa yang anda sasarkan. Okay, ini adalah struktur utama bagi iklan di Facebook yang dipaparkan di sebelah kanan ruangan Facebook. Okay, anda boleh lihat di sini salah satu kempen yang salah satu iklan yang saya jalankan dengan menggunakan FB Ad. Okay, struktur utama adalah pertama adalah tajuk bagi iklan tersebut, kemudian gambar, dan seterusnya adalah body. Ini dipanggil body. Okay, tajuk, gambar dan body. Dan URL ni akan dipaparkan setelah anda masukkan di ruangan external URL. Saya akan tunjukkan pada anda bagaimanakah saya menjalankannya. Okay, anda perlu ingat 3, 1, 2, 3. Dan apakah yang paling penting dalam struktur iklan Facebook ini? Pertama adalah gambar. Dalam kempen pemasaran Facebook, dalam periklanan Facebook, anda perlu menggunakan gambar yang benar-benar mampu menarik perhatian pengguna Facebook. Gambar yang mampu menarik perhatian targeted audience anda. Jadi di sini saya mempromosikan salah satu produk affiliate berkenaan bayi, iaitu satu panduan berkenaan bagaimana mengajar bayi pandai membaca. Jadi saya gunakan gambar bayi yang comel dalam kempen pemasaran saya dan saya gunakan tajuk yang mampu menarik perhatian seperti ini. Dania baru 1 tahun. Dan di sini adalah description. Selepas saya guna panduan ini, Dania sudah pandai membaca. Jadi ini adalah salah satu contoh pemasaran iklan Facebook yang saya gunakan. Dalam pemasaran FB Ad, penggunaan gambar pada iklan anda adalah sangat penting. Jadi di sini saya kongsikan kepada anda beberapa tip dalam penggunaan gambar iklan yang killer, yang mana ianya mampu menarik perhatian mata prospek anda di Facebook dan seterusnya, mampu membuatkan mereka klik pada gambar yang anda gunakan dalam kempen pemasaran iklan di Facebook ini. Jadi pertama saya kongsikan pada anda satu tips, iaitu gambar yang digunakan perlulah berkaitan. Jangan gunakan gambar yang tidak berkaitan. Katakanlah anda ingin mempromosikan satu produk berkenaan kuruskan badan. Jadi anda boleh gunakan gambar yang berkaitan, seperti gambar wanita langsing, gambar makanan, gambar
individu melakukan kesenaman dan sebagainya. Sebagai contoh, anda ingin mempromosikan produk berkenaan ikan kelisa, jadi anda boleh gunakan gambar yang berkaitan seperti gambar ikan kelisa, gambar ataupun grafik yang menggunakan tag kelisa, ataupun anda ingin mempromosikan produk buku fizikal sebagai contoh, anda boleh gunakan gambar buku tersebut. Ataupun anda ingin mempromosikan produk iPad 2, anda boleh gunakan gambar yang berkaitan. Dan tips yang kedua adalah anda perlu ataupun anda boleh menggunakan gambar wanita cantik untuk menarik perhatian mata prospek anda untuk melihat iklan anda dan seterusnya klik pada gambar yang digunakan. Ini sudah terbukti memang berkesan, yang mana gambar wanita cantik mampu mempengaruhi emosi ataupun fikiran manusia, terutamanya golongan lelaki, untuk klik, dan seterusnya mereka akan dibawakan pada laman web ataupun fanpage anda. Jadi katakan anda ingin mempromosikan produk tudung, jadi anda boleh gunakan wanita cantik memakai tudung. Ataupun anda ingin mempromosikan produk kurus badan, jadi anda boleh gunakan image wanita cantik yang memang kurus. Dan seterusnya, anda boleh gunakan image yang memiliki frame merah di sekeliling iklan tersebut, yang mana ini akan membuatkan iklan anda lebih tertonjol, lebih timbul berbanding iklan-iklan lain yang terdapat di ruangan Facebook. Jadi gunakan frame merah untuk menaikkan ataupun menimbulkan iklan anda berbanding iklan yang lain. Dan seterusnya, anda boleh gunakan gambar baby ataupun bayi yang comel untuk menarik perhatian prospek untuk melihat iklan anda dan seterusnya mampu klik pada iklan anda. Dan seterusnya, anda boleh gunakan gambar yang pelik, gambar yang mampu menimbulkan tanda tanya kepada prospek anda. Mungkin gambar monyet memakai topi, gambar ikan gambar ikan yang bertanduk, ataupun gambar-gambar pelik yang mampu menarik perhatian, gambar yang lain dari yang biasa orang lihat. Jadi anda boleh gunakan gambar pelik untuk menarik perhatian. Tapi yang penting, anda perlu gunakan gambar yang berkaitan. Dan seterusnya, anda boleh gunakan gambar yang menunjukkan emosi wajah ataupun ekspresi wajah individu. Katakanlah anda ingin mempromosikan produk berkenaan kuruskan badan, jadi anda boleh gunakan anda kecewa dengan anda gagal untuk kuruskan badan. Contohnya tajuk yang digunakan adalah anda gagal kuruskan badan, jadi anda boleh gunakan image yang menunjukkan ekspresi wajah yang kecewa, gambar orang yang kecewa. Jadi anda boleh gunakan dalam kempen pemasaran iklan Facebook anda. Ini mampu menarik perhatian prospek untuk melihat iklan anda. Dan seterusnya, anda boleh gunakan gambar-gambar orang yang terkenal seperti selebriti, gambar artis, ahli sukan, ahli politik dan sebagainya. Dengan menggunakan gambar-gambar yang sememangnya dikenali, ianya mampu menarik perhatian pelawat untuk klik iklan anda. Jadi ini adalah tips-tips yang anda boleh gunakan dalam penyediaan gambar iklan yang killer. Pertama, gambar perlulah berkaitan. Anda promote produk
iPad, anda perlu gunakan gambar-gambar yang berkaitan seperti image iPad. Dan seterusnya, anda boleh gunakan gambar wanita cantik, gambar yang ada frame merah, gambar baby atau bayi, gambar yang pelik, gambar yang menunjukkan emosi wajah individu, dan gambar orang yang terkenal.